Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang hal ini, yakni tentang futuwah. Lalu beliau menjawab, meninggalkan apa yang kamu inginkan. Meninggalkan apa yang kamu inginkan kerana apa yang kamu takutkan. Sebahagian kaum sufi ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan futuwah? Kemudian dia menjawab, tidak membezakan antara yang makan bersamanya adalah seorang wali atau orang kafir. Tengah kaum sufi menceritakan tentang seorang majusi yang bertamu ke rumah Ibrahim AS. Dia, yakni majusi, meminta jamuan kepadanya, yakni dijamu. Ia dengan syarat, kamu harus masuk Islam. Jawab Nabi Allah Ibrahim AS. Orang majusi itu tidak mahu. Ia pergi meninggalkan Ibrahim AS. Lalu Allah menegur Nabi Allah Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, semenjak 50 tahun aku memberinya rezeki makan meskipun dia kafir. Seandainya engkau mampu memberinya sesuatu makanan sahaja dengan tanpa menuntut mengubah agamanya. Ibrahim AS merasa bahawa wahyu itu merupakan teguran halus dari Allah. Ia merasa bersalah atas sikapnya terhadap orang majusi. Ibrahim AS kemudian keluar menelusuri jejak orang majusi sampai menemukannya. Dia meminta maaf atas sikapnya yang kurang menyenangkan. Si majusi hairan lalu menanyakan apakah sebabnya. Ibrahim AS menjelaskannya, hingga akhirnya orang majusi itu memeluk Islam dengan sendirinya, yakni dengan sukarela. Junaid al-Baghdadi mengatakan, sifat futuwah adalah kemampuan menekan penderitaan dan mencurahkan kemurahan. Sedangkan menurut Sahal bin Abdullah At-Tustari, maksud futuwah ialah mengikut sunnah Nabi SAW. Ada orang berpendapat yang memberi definisi futuwah. Sebahagian mengertikan pemenuhan janji dan pemeliharaan hak. Sebagian ulama lain mengatakan makna futuwah perolehan nikmat dan anda tidak melihatnya sebagai kelebihan anda. Dan sebagian ulama menyebutkan makna futuwah ketiadaan lari jika seorang peminta menghadapnya atau tidak menutup jalan orang yang hendak mendatangi tujuannya, atau juga tidak merasa rendah direndahkan atau mencari-cari alasan. Terkadang juga diertikan makna futuwah penampakan nikmat, yakni menceritakan tentang nikmat, merahsiakan penderitaan. Atau digambarkan juga makna futuwah seperti orang yang mengundang 10 orang dan tidak merasa keberatan jika yang hadir 11 orang. Umpamanya, pada prinsipnya, sifat futuwah adalah kemampuan meninggalkan sikap berbeza-beza, membeza-bezakan. Ahmad bin Khadrawai mencadangkan kepada isterinya untuk mengundang seseorang. Saya ingin mengadakan jamuan yang mengundang seorang penyair pengembara yang cerdas. Dia di negerinya dikenal sebagai seorang tokoh muda yang berjiwa satria. Katanya, engkau tidak akan mendapat petunjuk dengan mengundang dia.
Jawab isterinya, saya mesti mendapatkannya, kata Ahmad bin Khadrawai. Jika memaksa melakukannya, engkau harus mesti menyembelih beberapa ekor kambing, lembu dan kaldai. Kemudian lemparkan binatang sembilan itu, ini agih-agihkannya, dari pintu seseorang sehingga ke pintu rumahmu. Kata Ahmad bin Khadrawai, mengenai kambing dan lembu, saya memahaminya. Tetapi kaldai apa fungsinya? Jawab isterinya, engkau hendak mengundang seorang pemuda satria untuk datang ke rumahmu, maka jangan menjadikannya lebih sedikit dari kebaikannya yang dimiliki oleh seekor anjing. Muslimin dan muslimat sedang menonton rahmat Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang futuwah. Sifat yang disebut oleh Imam Junaid al-Baghdadi sebagai majami' akhlaqil hamidah. Itu himpunan akhlak-akhlak baik. Dan sifat yang disebut secara konstruksinya, secara ringkasnya oleh para ulama, iaitu mengorbankan apa yang disukai untuk memberikan kepada manusia apa yang mereka sukai. Dalam definisi ringkas, dalam makna isar atau dalam makna futuwah, kita mengorbankan apa yang kita suka untuk kita berikan kepada manusia apa yang mereka suka. Secara umumnya, perkataan futuwah merujuk kepada kesungguhan seseorang melakukan kebaikan. Wa'imah kebaikan itu dirujuk kepada makhluk yang berada sekelilingnya, atau kebaikan itu ialah terjemahan kepada ketaatannya dalam kesungguhannya. Maka ini disebut futuwah. Kalau kita ambil beberapa contoh dalam definisi para alim ulama tentang makna futuwah. Kerana kalimah futuwah, kalimah yang amat popular di para ulama. Sehingga setiap mereka punya definisi yang tersendiri dalam makna futuwah. Kalau satu benda kalau definisinya banyak, berarti kalimah itu kalimah yang popular. Ya, para ulama tahu boleh sebut futuwah. Jadi kalau kita sebut dalam bahasa Arab ni futuwah, kadang-kadang bila eja Melayu ada eja futuwah. Orang panggil futuwah aja. Jadi kalau sebut tak Arab futuwah, kita lah sebut Jamaluddin. Jamaluddin, dan orang Melayu sebut Jamaluddin je. Dia tak bunyi tasydid ataupun sabdu dia. Biasa orang Melayu kita macam itulah kalau tulis sesuatu. Tapi secara sebutan betul kita panggil al-futuwah, dengan ada tasydid sabdu. Maka al-futuwah ini, bila Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apa makna futuwah? Katanya, tinggal apa yang kamu suka kerana kamu takutkan akibat sesuatu. Artinya, kita ada benda yang kita suka secara syahwat. Dalam masa sama kita diajar untuk berfikir tentang akibat apa yang kita suka di sisi Allah Ta'ala. Kerana setiap perkara itu ada hukum. Setiap perkara itu ada hisab. Setiap perkara itu tak akan dilepaskan begitu sahaja. Katakan saya suka untuk buat itu dan ini. Tapi saya kena tahu walaupun saya suka tapi Islam tidak membenarkannya. Dan ada janji, amaran, akibat yang akan berlaku pada saya kalau saya buat juga. Contoh rasuah. Nafsu kita cenderung pada rasuah. Kerana kita akan dapat lebihan wang. Contoh menipu. Nafsu kita cenderung untuk menipu. Contohnya untuk makan apa yang lazat. Nafsu kita cenderung. Tapi dalam masa yang sama kita takut perbuatan ini haram, berdosa, syubhah, dimurkai, dilaknat oleh Allah, maka akibatnya ialah dosa, neraka, dan juga akibat-akibat yang lain. Maka futuwah ini bila setiap kali kita suka sesuatu, kita letak pada neraca syariat. Apakah ini yang dibenarkan? Kita ambil contoh. Kita suka kalau kita dapat menantu kaya. Kita suka dapat menantu handsome.
lawa, comel. Kita sukalah yang ada pangkat. Itu kesukaan kita. Lalu kita lihat pada neraca syarak. Syarak suruh kita apa? Agama. Sehingga bila kita memilih seseorang, biarlah agama menjadi dominasi. Itu dominan. Bukan saya tolak menantu yang lawa, kaya, berpangkat. Saya tak tolak. Tapi saya akan melihat nilai agama ni. Kalau agama ni terjejas, maka saya tidak mungkin memilih hal-hal yang berkecenderungan nafsu saya. Ini sebagaimana kata Mubarak, ayah pada Abdullah bin Mubarak. Waktu dia berkonsultasi atau memberi nasihat kepada tokek dia. Tokeknya kata, wahai Mubarak, aku ada anak perempuan. Pada siapa yang aku nak kahwinkan? Lalu kata Mubarak, kalau orang Yahudi mengahwinkan anak mereka dengan orang kaya. Kalau orang Kristian mengahwinkan anak mereka dengan orang lawa. Handsome. Kalau jahiliah mengahwinkan anak mereka sebab keturunan nasab. Tetapi kalau orang Islam mengahwinkan anaknya kerana agama. Maka kamu decide, kamu putuskan. Lalu kata tokek pada Mubarak, kalau begitu, anakku hanya sesuai untukmu. Maka dikahwinkan dengan Mubarak sehingga melahirkan seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak. Artinya begitu kita letak penilaian agama. Saya ada benda saya suka secara nafsu syahwat. Tapi saya pun letak pada neraca syarak. Kerana saya tahu bila ia ditolak oleh syarak, ada akibat. Ada kesan. Maka ini futuah. Atau bukan senang nak tolak rasuah. Bukan senang nak menolak menipu dan kadang kita rasa boleh untung banyak ni kalau menipu ni. Bukan senang untuk kita menolak hal-hal keinginan diri kita. Dalam keadaan kita amat memerlukannya. Tapi bila seorang itu punya futuah, apapun dia letakkan pada neraca agama. Sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besarnya. Dia tak akan mungkin melepaskan pandangan agama pada hal pilihannya, pada hal ucapan, perkataan dan tindakan. Orang yang bertakwa pada Allah. Baik saya cakap, baik saya buat, baik saya cara saya fikir, semua tak akan keluar daripada hukum hakam. Cara kita fikir pun dengan fikir yang diajar oleh agama kita. Niat kita. Ada seorang ulama, dia tak akan memberi sesuatu melainkan dia betulkan niat dahulu, maka dia baru dibagi. Dia tak bagi dulu betul niat. Dia betulkan niat, dia bagi. Kerana Allah. Dia tidak akan menulis suatu kitab, melainkan dia akan sembahyang dulu. Tidak, dia tak akan tulis. Sehingga kitabnya memberi manfaat. Bahkan dia tak akan buat satu keputusan, melainkan meminta pertolongan dari Allah. Walau sekecil mana keputusan. Ini futuah. Kadang kita ada solat istikharah. Apa pun kita istikharah. Saya nak buat benda tu, nak buat benda ni, saya istikharah. Tidak ada petunjuk lebih hebat daripada istikharah. Maka orang ni orang yang punya futuah, yang disebut oleh Imam Ahmad. Tinggal benda yang disukai, kerana takut pada perkara yang, kerana takutkan sesuatu yang melibatkan hukum hakamnya. Sebagian sufi kata pula, maksud futuah, tak bezakan makan antara wali dengan orang kafir. Apa maksud kata-kata ini? Bila seorang itu makan satu makanan, wa'imah dia dalam keadaan merasa dia mulia, atau dalam keadaan dia rasa dihina, atau dalam keadaan dia rasa menghina orang lain. Dan bila kita makan, duduk dengan siapa pun, kita rasa sama je. Tak ada bezanya. Dia seluruh perasaan kita. Dia macam gini, tuan-tuan, kita makan 10 orang glamour. Rasa apa? Oh, rasa sombong dia, boleh ambil gambar sekeping. Ini penuh Facebook kita ni. Kenapa? Rasa bangga. Bila makan pula dengar orang tak ada apa-apa nama, kita rasa hinanya dia ni. Kenapalah nak makan sebelah aku? Maka bukanlah futuah punya sikap macam tu. Futuah dimakan dengan siapa pun dia rasa sama. Besok dia tidak menghina, dia tidak memandang jelek dan sebagainya. Maka ini dalam makna definisi futuah, tidak membeza-bezakan. Contoh benar bila kita makan beriman, kita seronoklah ni orang beriman. Kerana asas agama okey. Bukan asas kepada, kalau kita bezakan sesuatu kerana tuntutan agama. Maka hal itu kerana kita ikut agama. Saya pasti bezakan ibu saya dengan ibu orang lain. Kerana ketaatan saya lebih ta'aruf ke arahnya. Perbezaan yang kita buat tadi kerana perbezaan yang syarak aja.
Syarat waktu membezakan bukan satu diskriminasi, tapi kerana kemuliaan sesuatu. Maka kita bercerita tentang bila kita rasa perbezaan secara syahwat kita. Bila kita berjalan dengan orang glamour, popular, rasa lain. Jalan dengan orang tak ada apa-apa nilai, kita rasa lain. Itu perasaan syahwat. Tapi bila kita duduk dengan siapa pun kita rasa sama. Tak ada bezanya. Kemudian setengah ulama dalam mendefinisikan makna Al-Futuwah bawa satu kisah. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Satu hari datang seorang Majusi bertamu rumah Ibrahim AS. Kerana Ibrahim dikenali sebagai Abu Taifan, orang yang suka menerima tetamu. Dan Ibrahim AS suka beri makan pada tetamu. Ini akhlak Nabi Allah Ibrahim. Dia tak akan makan seorang diri. Jadi di kalangan para Nabi, beliau dikenali sebagai Abu Taifan. Abu Taifan maknanya kepala dalam penyambut tetamu. Ini orang paling suka sambut tetamu. Dia amat gemar dengan tetamu. Bukan macam setengah kita skip. Kalau ada tetamu datang nak skip. Tak bolehlah sibuk hari lain lah, tahun lain lah. Boleh tak tahun depan. Atau kita jumpa kat syurga je. Sini tak sebab. Kalau dia punya skip tu jauh. Tak nak jumpa kat syurga je. Ini orang-orang yang punya akhlak yang baik. Dia tak akan cuba skip untuk menerima orang sebagai tetamu. Kenapa dia tahu kemuliaan? Sebab bila Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim taifah. Kalau orang tu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, dia akan muliakan tetamu. Kalau dia tak punya kelapangan, dia akan beri alternatif. Tak apa, awak datang lain. Saya nak datang rumah awak dulu. Saya hari ni sibuk, tapi boleh tak datang petang sikit? Datang esok ke? Dia akan beri satu alternatif. Kan dia ataupun orang ni suka memuliakan tetamu. Ini yang punya watak yang baik. Ini Ibrahim AS. Datang Majusi. Lalu minta dijamu. Ibrahim kata boleh. Dengan syarat. Awak masuk Islam. Ada riwayat dalam kisah ini. Dengan syarat awak sebut Bismillah. Baca Bismillah. Majusi ni tak nak. Dia tak nak masuk Islam. Ibrahim tak nak pun mulakan dengan Bismillah. Lalu kata Ibrahim, kalau begitu aku tak akan bagi makan. Maka Majusi itu pun keras kepala. Tak apa, tak bagi makan sudah. Ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah menegur Ibrahim, wahai Ibrahim, si kafir Majusi itu 50 tahun aku bagi rezeki walaupun dia kafir dengan aku. Sedangkan kamu ni baru sekali nak jadi tamu kamu, baru sekali pun nak bagi sesuatu je sikit, kamu dah bagi syarat macam-macam. Kerana para Nabi tidak dibenarkan buat baik dengan syarat. Kerana kebaikan itu tanpa syarat. Tetapi bila kita nak buat baik, dia tak ada syarat. Mereka kita ni orang-orang yang dia kata masih lemah, dia seduk melakukan kebaikan, kita ada syarat. Kalangan kita mungkin buat baik, kita macam baik terpilih, bukan baik secara umum. Futuwah ini kebaikan mereka tanpa syarat. Dan kebaikan mereka tidak memilih. Kebaikan mereka umum. Kita mungkin baik dengan geng-geng kita, dengan geng lain, sorry lah tu, orang lain urusan lain. Tapi orang-orang yang bersifat futuwah, kebaikannya tanpa syarat dan kebaikannya tanpa sempadan. Maka Ibrahim AS menyesali apa yang berlaku padanya dengan teguran Allah. Dipanggil balik Majusi. Datang-datang makan tak apa, tak payah syarat itu. Kata Majusi, kenapa sampai sanggup cari aku panggil balik? Dia kata Ibrahim, Allah menegur aku. Allah berkata, aku beri makan pada dia rezeki 50 tahun dalam keadaan dia kafir, aku tetap bagi rezeki. Kamu baru sekali, kamu dah letak syarat macam-macam. Si Majusi ni kagum melihat hebatnya teguran tadi. Akhirnya dia memeluk Islam. Dan ini futuwah yang kita sebut kebaikan tanpa syarat. Kebaikan kita bukan sebab kita nak dapat balasan lebih banyak. Kerana Allah menyebut wala tamnun tastakthir. Jangan memberi dengan tujuan kita dapat lebih banyak. Kan itu bukan futuwah. Tetapi kita beri kerana Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami beri ni untuk mencari keredaan Allah. Kami pun tidak menagih pembalasan balik ataupun ucapan terima kasih. Kalau kita tak buka hati lah kalau orang tak terima kasih kat kita. Tak apalah. Buat sekali kebaikan. Orang tak terima kasih kita okey. Kerana kebaikan tu kita cari redha di sisi Allah. Dan kita cari balasan di sisi Allah, bukan balasan di sisi makhluk. Contoh kalau kita buat baik, mencari balasan makhluk, kecilnya balasan kita minta.
sikitnya. Ruginya kita. Kalau kita minta pembalasan dari Allah, agungnya pembalasan tersebut. Kemudian diceritakan juga dalam definisi makna futuwah. Kata Junaid al-Baghdadi, maksud futuwah ialah kaful adha wa bazlun nada dalam bahasa Arab. Ini terjemah kemampuan menekan penderitaan dan mencurahkan kemurahan. Maksudnya ialah kafu adha, kita menahan diri daripada segala kejahatan orang pada kita. Orang fitnah kita, orang kata kita. Kaful adha, kita tidak membalasnya. Bahkan kita menahan segala bentuk penganiayaan ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh penganiayaan. Manusia dia gemar bercakap tentang kita. Dan gemar untuk menunjukkan aib kita. Gemar untuk berbicara tentang kekurangan kita. Inilah dunia. Pentas dunianya begitu. Kalau pentas dunia begitu, maka orang beriman daripada awal kaful adha. Berusaha, bukan sekadar kita tak nak beri mudarat dan menganiaya orang lain. Bukan kita sabar dalam menerima penganiayaan orang lain. Mulut saya tak akan aniaya orang. Fizikal saya tak akan menganiaya orang. Dan kalau orang aniaya saya dengan perkataan dan perbuatan mereka, saya memilih sabar. Ini panggil kaful adha. Menahan penderitaan. Dan wabazlun nada. Dan senantiasa ingin menjadi pemurah. Sini diterjemah mencurahkan kemurahan. An-nada itu sebagai gambaran sifat pemurah. Tentang dalam diri kita, sentiasa kita berfikir bagaimana saya boleh jadikan orang berada sekeliling saya mendapat manfaat. Kalau dia lapar, dengan sebab saya nak suruh dia kenyang. Kalau dia takut, dengan sebab saya nak suruh dia aman. Kalau sedih, dengan sebab saya nak suruh dia gembira. Kalau dia berhutang, dengan sebab saya dia boleh bayar hutang dia. Kalau sekiranya dia sakit, dengan sebab saya dia boleh redha dengan sakitnya kalau pun tak sembuh. Artinya kita tuan-tuan sentiasa berada untuk memberi manfaat kepada umat dan manusia. Maka inilah namanya futuwah. Berarti hidup ni biar berbakti. Hidup tuan-tuan biar beri manfaat. Jangan hidup kita sendiri pun tak dapat manfaat untuk diri kita, apatah lagi orang lain. Hidup sentiasa berfikir memberi manfaat kepada orang. Kalau boleh manfaat itu luas. Apa manfaat yang paling luas? Nabi ajar. Manfaat paling luas yang kita boleh lakukan ialah akhlak yang baik. Kita mungkin tak dapat bagi duit pada semua orang. Mana cukup duit kita. Tapi kita tunjukkan akhlak baik pada semua orang. Kita senyum pada semua orang. Kita telah menjadikan semua dapat kebaikan kita. Kita kalau saya katakan nak guna harta-harta dunia saya ada. Untuk berikan, sampaikan pada semua orang saya tak mampu. Terhad. Tapi dengan akhlak, kita mampu berikan kebaikan pada semua orang. Dengan senyuman kita, dengan beri salam kita, dengan sifat rendah diri kita. Ini semua beri kebaikan pada semua orang. Dengan tidak menghina kita orang lain. Dengan tidak berbicara hal orang lain yang bukan suatu benda yang disukai oleh orang tu. Kita sentiasa fikir, orang ni disuka tak kita bercakap hal dia, tak suka. Kita tak bicarakan. Bahkan kita pun tak akan tanya soalan yang dia tak suka. Ada orang dia tak suka kalau kita tanya soalan, umur awak berapa? Maka jangan tanya. Atau tanya anak awak berapa? Maka jangan tanya. Awak ni dengan bini gaduh sebab apa? Jangan ditanya, dia tak suka. Bila benda yang tak suka, bila kita tidak bertanya tentangnya, maka itu tanda kemuliaan akhlak kita. Ni yang tak sukalah ditanya. Nak tunggu bila dia. Bila jumpa dia, nak tanya. Yang menjadikan kita jadi tanafur. Ada orang tak nak jumpa kita sebab kita suka tanya. Nampak je, kita nampak dia, ada tanya, nak tanya soalan. Akhirnya dia bosan bertemu kita. Itu kalau kita lihat orang-orang yang hilang daripada kita. Bila kesilapannya apa? Orang yang tak nak jumpa kita. Sebab awak ni suka tanya bukan-bukan. Cuba stop tanya tu, jangan tanya. Ni bila jumpa siap, banyak ada soalan ni. Ada 100 soalan nak tanya. Lebih pada wartawan. Dia punya nyebuk dia. Akhirnya orang tak selesa dia tanya. Dan bila kita tengok orang tu, tuan-tuan tanya dia tak berapa nak jawab. Tuan-tuan dah faham, dia tak suka soalan. Kalau sekiranya ditanya, dijawab dengan senyum, ya mungkin dia suka tanya. Dia suka untuk ditanya. Tak semua orang suka ditanya. Bukan ramai orang hal-hal peribadinya tak suka ditanya.
Maka di kalangan antara makna kemuliaan akhlak itu, janganlah tanya benda orang tak suka. Kawan dah lama, tak kahwin-kahwin lagi awak tanya. Soalan tu sensitif. Aku tak balik kampung disebabkan tanya, bila nak kahwin? Jangan tanya. Atau bila nak ada anak? Mana dia tahu? Itu urusan Allah. Maka soalan tadi mungkin, terutamanya kita tak punya hubungan yang akrab dengan dia. Hubungan rapat dengan dia. Akhirnya dia menjauhkan kita. Jadi kita tak mampu beri segala harta kita ada pada orang. Tapi kita mampu beri akhlak kita pada semua orang. Kerana akhlak ni akan dinikmati oleh semua orang. Akhlak kita. Akhlak merendah diri, semua orang menikmatinya. Suka senyum, gembira, semua orang menikmatinya. Tuan-tuan beri salam, tuan-tuan dah beri pada semua kebaikannya. Akhirnya dia ajar oleh Nabi SAW. Kata Sahab bin Abdullah, maksud futuwah ialah ikut sunnah. Tuan-tuan sekarang kita ni lebih suka ikut kita lah. Ikut kita, ikut dan. Tanda futuwah itu, dia meletakkan asas semua tindakannya ialah sunnah Nabi SAW. Kalau kita berjaya meletakkan dalam semua perbuatan kita sunnah Rasul. Kita tidur, kita suka tidur melengkuk tu. Tapi bila ikut sunnah Nabi, mengiring ke kanan, maka saya memilih tidur macam tu. Kita ni kalau tuan-tuan suka makan serbu macam tu je. Lalu bila kita ikut sunnah Nabi, kita makan dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan apa yang berdekatan. Maka kerana itu saya bina kehidupan saya. Kalau ikut kita ikut dang lah, saya nak makan kiri ke, saya nak makan pakai kaki ke, ikut saya lah. Maka kita tidak, kalau kita ada futuwah, orang ni akan melakukan sesuatu berdasarkan peraturan syarak. Ini golongan futuwah. Atau dia nak tidur pun dipikir syarak suruh apa. Dengan doanya, dengan zikirnya, dengan bacaan Qurannya, dengan kaedah tidurnya. Atau dia menepuk-nepuk bantal, mengebas-ngebas cadar dan selimut. Ini diajar oleh Nabi SAW. Kalau ada sesuatu binatang atau sebagainya. Atau dia diajar waktu mana dia terkejut dari tidur dengan berzikir. Yang kita dah ajar. Apa yang Rasulullah beritahu. Menyebut La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah lahul mulk. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Membaca doa. Allahumma gfirli. Ya Allah ampunkan dosa. Nescaya Allah Ta'ala perkenankan doanya. Zikirnya itu telah menjadi qiyamul lail walau dia belum bangun untuk solat. Kalau kita terkejut, kita pun baca macam tu. Bangun dari tidur, kita pun baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Atau bismikallahumma amutu wa ahya. Kenapa awak buat macam tu? Kan ini yang sunnah Rasulullah SAW. Kita minum, tak bernafas ketika minum. Kita tak ada minum sampai bernafas dan gelatak. Bila nak bernafas, jauhkan gelas kita. Saya nak bernafas, jauhkan. Nafas di luar. Itu akhlak Nabi SAW. Dia minum sampai bernafas air. Nafas. Maka perbuatan itu menjadi sunnah. Walaupun kita tak kata haram, dosa. Namun orang-orang futuwah, dalam tindakannya ada sistem. Sistem yang menjadikan dia sentiasa dekat dengan Nabi SAW. Cara kita jemput orang pun kita ikut sunnah Rasulullah. Nak jemput siapa dulu ni? Cara kita jemput. Cara kita menerima tetamu pun kita ikut sunnah Nabi SAW. Cara kita jadi tetamu. Kesemuanya ini menandakan futuwah. Orang-orang yang hidupnya bersistem dengan sunnah Nabi SAW. Dan setengah ulama menyatakan futuwah itu penuhi janji dan pelihara al-wafa, menunaikan janji dan memelihara hak. Tetapi apa maksud wafa, memelihara janji? Janji kita dengan Allah. Ini segala perintah yang Allah berikan pada kita. Sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat. Semua ini panggil al-wafa. Dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, awfu bil'uqud. Wahai orang-orang beriman, sempurnakan segala akad perjanjian kamu. Dengan Allah khususnya. Dan adaul hukuk, beri hak manusia. Hak dihormati, hak dilayani, hak kita dalam mengutamakannya dalam beberapa perkara. Hak-haknya kita bagi. Kalau berhutang, hak untuk dibayar, bayar. Hari tua, hak untuk dihormati, hormat. Kalau dia muda, hak untuk dikasihi, kasihi kanak-kanak. Kalau dia sakit, hak dia untuk dilawati, diziarahi. Kalau dia mati, untuk diiringi dan didoakan, itu hak dia.
Bagaimana disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim sittun. Hak orang Islam atas saudaranya ialah 6 perkara. Apa dia? Bila beri salam jawab. Itu hak dia. Waktu dia beri salam, hak kita jawab. Mesti jawab. Nak marah macam mana, nak meradang macam mana, jawab salam tu. Itu hak dia, berikan. Itu tanda kita futuwah. Kadang-kadang kita tak suka orang, dia beri salam, tak nak jawab. So, kalau kita tak nak jawab kerana sebab agama, kerana dia fasik atau salam itu boleh membawa fitnah. Umpama apa, kita contohlah seorang perempuan datang lelaki ajnabi beri salam, salam mengorak, salam ngusik, maka dia tak wajib jawab. Lelaki tu tak boleh pandai-pandai hukum, tak jawab dosa tu. Tak hukum sebaliknya. Kerana salam itu mengundang fitnah. Kita boleh kenal orang beri salam sebab beri salam dengan orang beri salam. Intro dia nak kacau. Kalau anak-anak dara, perempuan-perempuan. Tak kira lah kalau tak dara pun janda ke, asalkan perempuan. Tiba seorang beri salam, intonasi tu hati-hati tengok. Apakah dia beri salam, memang nak beri salam? Dan tidak mengundang fitnah? Atau ni ada sesuatu yang lain daripada tu? Maka perlu dia hati-hati. Kalau perempuan tu tak jawab, dia tak berdosa untuk mengelakkan fitnah. Tapi kalau beri salam, memang beri salam. Dalam kondisi dia patut beri salam. Dia nak mulakan percakapan. Assalamualaikum, saya nak tanya. Kondisi dia, bukan nak ngusik-ngusik kita, tak ada. Maka, kalau orang beri salam pada kita, kita nak marah macam jawab. Kita suami isteri gaduh ni, beri salam, jawab. Walaupun muka ketak, tapi jawab. Itu hak dia. Hak kena bagi. Kita adik-beradik gaduh, beri salam, jawab. Itu hak. Kita dalam grup beri salam, maka jawab. Itu hak. Ada seorang nak mendengar salam, jawapan itu. Dan bila Nabi SAW hak orang Islam pada saudaranya, bila dia jemput datang, ijabatul da'wah, jemput, saya datang. Dan hak orang Islam pada saudaranya, bila dia bersin, dia menyebut Alhamdulillah, hak dia kita mesti sebut Yarhamukallah. Itu hak. Contoh kena bagi. Dia panggil tashmitul atis. Dia bersin. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah, bukan hak dia kita nak bagi Yarhamukallah. Tak boleh sebut Yarhamukallah. Sebab dia tak sebut Alhamdulillah. Kalau once dia bersin, dia pun sebut Alhamdulillah, lalu kita akan kata Yarhamukallah. Kalau dia perempuan, Yarhamukillah. Kena belajar, ini hak. Dan kalau dia sakit, haknya kita ziarah. Wa iyadatul marid. Kata Nabi SAW, hak orang Islam, ziarah dia sakit. Walaupun dia tak syarat banyak kali, sekali cukup. Dia tak syarat kita duduk lama-lama. Pergi sekejap dan doakan untuk dia. Dan hak orang Islam mengiringi jenazah. Iring jenazah dia. Bila dia mati, kita iring jenazah. Dia beri salam, kita jawab, jemput, datang. Dia bersin, kita pun tu. Kita tolong doakan. Dia sakit, kita ziarah. Bila dia mati, kita akan ikutinya. Dan bila dia minta nasihat, kita beri nasihat. Termasuk minta nasihat ni, saya ni nak pergi luar negara. Ada tak tips, cara, ataupun berapa benda saya kena tahu. Maka bila dia minta nasihat, maka wajib kita beri nasihat. Apatah lagi kalau ia boleh memberi mudarat kalau dia tak dapat maklumat tu. Kita beritahu dia, awak nak pergi negara ni skamer banyak. Skamer daripada airport, sampailah awak balik airport balik. Penuh skamer. Awak hati-hati. Awak negara ni banyak orang jahat, orang mencuri. Negara ni kalau pergi makanannya banyak haram, halal payah. Kalau nak pergi negara ni, bawa makanan halal. Negara ni negara awak nampak muka Melayu tapi Hindu. Hati-hati, muka Melayu tapi dia Hindu. Makan benda tak halal. Kita kan ni nampak muka Melayu okey lah tu. Cakap pula Melayu, rupanya Hindu. Macam tuan-tuan pergi Bali, Bandung ke. Mana tempat ni, Bromo ke. Artinya tempat-tempat yang banyak Hindu, kita duk ingat Melayu. Pak muka macam kita, cakap macam kita. Berbapak-bapak pula orang kita. Dia rapat lah panggil kita pak lah rapat. Apa ni? Makan bakso babi. Makan. Maka hati-hati, jadi saya
Kalau saya pernah pergi negara itu, kalau saya pernah pergilah, maka saya pun nasihat awak, kalau pergi negara itu hati-hati. Makanannya haram. Bawa, awak mesti ada guide, turis yang dia tahu hal haram. Ini nak pergi negara yang tak pernah titik beratkan makanan halal. Pergi Jepun. Yang ada kawan kita pergi Jepun. Oh, dia dah cakap cara biasa. Ni makanan halal. Dia ni percaya gitu. Akhirnya sarapan dengan mi babi. Lepas tu baru tahu. Silap. Orang kafir mudah cakap silap, minta maaf. Kawan ni bertahun trauma. Tak pernah makan, tiba bila pergi termakan macam tu, trauma. Jadi saya wajib beri nasihat kalau saya tahu. Saya tahu negara-negara ni makanan halalnya sikit. Susah. Saya tahu tempat ni tak boleh dipercaya agama orang. Orang ni, tempat ni jangan percaya agama orang. Agama dia agak, kita katakan, lain. Tak berapa cakna. Tapi cerita dia Islam. Tapi tak berapa cakna. Maka saya yang tahu tentang itu, saya wajib. Dan ini hak pada saudara kita. Jangan sampai saudara kita dizalimi. Atau bila nak pergi luar negara, kita nasihat dia, awak nak tukar dolar, tukar duit, awak tukar kat sini, jangan tukar kat airport, mahal airport. Jangan tukar kat sana, lagi teruk awak kena. Awak tukar sini siap-siap. Berapa nak bawa? Maka ini nasihat yang perlu kita beri hak pada sahabat kita, pada saudara-saudara kita, khususnya kalau kita tahu dia boleh bawa pada bahaya. Kata dia nak pergi ke Mekah, saya wajib nasihat dia bila dia melibatkan hukum hakam. Awak nak ke Mekah, awak nak buat umrah, bila masuk dengan ihram, ingat niatnya kat sini, mikotnya kat sini. Cara pakai ke ihram ni bagai gini, larangan ihram ini. Saya wajib beritahu dia. Dan dia wajib belajar. Dengan orang pergi Mekah, kita pergi Mekah. Akhirnya orang buat umrah. Cara betul kita buat umrah banyak masalah-masalahnya. Dengan meninggalkan banyak perkara wajib bagi kita. Dia wajib saya nasihati dia. Kadang-kadang dia dalam iddah. Saya wajib nasihat. Awak ni dalam iddah kematian suami. Bila suami awak mati dia, awak tak boleh gerak mana-mana lah. Jangan pergi ke kubur lah. Allah Ma'ilah melainkan pergerakan yang penting. Tak terpaksa ke hospital untuk dokumentasi pengesahan mayat, arwah. Silakan. Mati nak ke kubur, nak tabur bunga lah, siang air. Maka itu diharamkan. Perempuan dalam iddah kematian suami. Itu kekal di rumah. Beriddah di rumahnya. Allah Ma'ilah melainkan itu rumah sewa, tuan rumah pun nak. Pasal keluar juga. Maka dia beriddah tempat yang dia rasa selamat. Dan tinggalkan perhiasan dia. Jangan dalam iddah pakai gelam emas lah, pakai celok lah, pakai pewangi lah. Ini semua diharamkan. Jadi saya wajib nasihat. Kalau saya kenal orang-orang ni, bila suami dia mati, saya akan ziarah dia. Untuk apa? Beritahu hukum iddah. Yang tahu alhamdulillah, yang tak tahu. Ini antara tujuan kita ziarah. Bila mati suami dia, kita pergi ziarah. Untuk beritahu iddah ni macam ni kak. Cik macam ni. Sekian perkara. Dan beritahu anak-anak dia. Anak-anak bila mak dan iddah, yang nak usung ke sana, yang nak usung ke sini. Bawa ke sana, bawa ke sini. Maka beritahu anak-anak kamu yang balik rumah, jangan usung mak. Dia dalam iddah. Bukan hikmahnya ialah, supaya anak-anak tu balik rumah, tempat di mana mereka dibesarkan. Ingat balik jasa ayah dia. Ingat balik jasa ayah yang mendidik dia. Biar anak-anak tu balik, tengok mak yang dalam iddah, bukan untuk erik anak sini. Yang ni erik kononnya takut mak boring, tension, tekanan, gila. Dia lupa mak, dia langgar syarak. Okay, seorang buat anak, mak ke Langkawi. Seorang buat mak, pergi jalan ke Penang. Seorang lagi buat mak, pergi jalan ke sekian-sekian tempat. Tak, kawan ni dalam iddah. Tapi saat dia boring duduk rumah, saya takut dia gila. Saat atuk kepala kat dinding kan, susah gitu. Kata lebih gila lagi, kamu menyalahi syarak. Itu lagi gila. Kematian patut menjadi peringatan yang paling kuat untuk kamu patuhi hukum. Ini kematian. Dia bukan benda biasa. Allah beri amaran dengan kematian. Supaya kita melihat sejauh mana kita dalam persiapan dan dalam ketaatan kita pada hukum Allah. Jadi benda ni kita wajib beri nasihat. Ulama-ulama wajib beri nasihat. Kalau diminta lagi wajib diberi nasihat. Ini saya nak tanya ni Ustaz. Ayah saya meninggalkan harta sekian-sekian. Bila diminta, kalau saya tahu tentang faraid, wajib saya selesai. Saya beritahu, okay, awak kena macam ni. Maka ini dalam maksud hak pada orang Islam.
Yang dimaksudkan futuwah, tunaikan kewajiban kita dengan Allah, sempurnakan hak kita dengan manusia. Seorang ulama menyatakan makna futuwah, kita tidak memandang apa pun yang Allah beri kepada kita sebagai satu kelebihan. Contoh, Allah beri kita cerdik, bukan kelebihan, tapi ujian. Allah beri kita lawa, bukan kelebihan lawa. Tak, saya keturunan lawa, keturunan Nabi Yusuf. Tu lawa ni. Nabi Yusuf bersih Melayu. Sebab ada anak dia seorang, beranak dia pindah ke Semenanjung, adalah seorang. Reka lah kita nak reka keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Ibrahim ke. Tetapi kita ingat macam ni, apa pun kelebihan Allah beri, itu ujian. Kalau hari ni saya lawa, saya handsome, saya kaya, saya bijak, saya gagah, saya tangguh, saya idea, saya brilliant, ini semua ujian Allah pada saya. Apakah saya syukur atau kufur? Kalau hari ni perniagaan kita menancap tinggi, bukan kerana kelebihan kita, nah, sebab saya bijak ni, idea saya. Betul, ramai mana kita dengar orang-orang yang mengagungkan diri sebagai bijak, jatuh muflis, jatuh bankrupt. Bahkan lebih teruk daripada itu, gila dan sebagainya. Mendakwa bijak akhir gila. Dan kita tak dakwa apa pun pada diri kita. Saya tak dakwa saya bijak, saya pandai, saya bagus, saya hebat kerana keturunan saya. Bukan. Ini semua dari Allah dan ujian. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani. Lihat bagaimana Sulaiman AS, manusia yang paling banyak dapat nikmat dunia ialah Sulaiman AS. Paling banyak. Kita bayangkan tenteranya saja, bukan sekadar manusia, ada jin dan binatang sekali, dan burung-burung. Mana ada kita dengar sampai sekarang. Sebab mana pun orang tu, siapa tentera dia? Ini Sulaiman AS, dia dah doa pada Allah, ya Allah, engkau jangan beri apa yang kau berikan pada aku pada orang lain. Sebab tu kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak aku ingatkan doa saudaraku Sulaiman, nasihat aku doakan. Tapi Sulaiman dah doa, ya Allah, engkau berikan aku satu kerajaan yang kau tak beri pada orang lain. Tetapi kehebatan Nabi Allah Sulaiman, tenteranya saya kata bukan sekadar manusia, jin, binatang, burung-burung. Agak-agak siapa boleh kalahkan dia kalau tentera macam ni? Tentera dengan jin-jin sekali dia. Tahu-tahu dah patah tengkok dah kena, jin pulas tengkok dia. Ingat tidur pun kena pulas tengkok nanti. Guna jin. Ni binatang. Semut boleh masuk dalam telinga. Nyamuk, singa. Yang mana tahu makna takut. Dia terekam je. Bayangkan kalau bala tentera macam tu. Sampai ni orang kafir buat filem tu, filem yang menggabungkan. Cuma tak masukkan jin ni satu. Ni Sulaiman ada jin-jin afraid semua tentera dia. Seekor jin pun tak boleh bantah dia. Tak ada pun jin pihak lain. Semua jin pihak Nabi Sulaiman. Semua. Kalau mereka cuba pihak lain, mereka akan binasa. Ini Nabi Allah Sulaiman hebat. Tapi apa Nabi Allah Sulaiman kata dengan semua nikmat Allah beri? Pandai bahasa binatang. Bahasa jin jangan cerita lah. Kita ni tahu bahasa jin bila terjemah. Masuk lidah orang. Masuk badan orang, dia pun cakap Melayu tu. Kalau jin tu cakap bahasa jin, kita tak faham. Bahasa jin. Sulaiman AS kata apa? Dia sebut dua benda. Hadza min fadli Rabbi, ini semua dari Allah. Liyabluwani, untuk Allah uji saya. Ashkur am akfur. Syukur ke aku, kufur ke aku. Jadi setiap kali kita dapat nikmat, lihat tiga elemen ini. Ini dari Allah. Lagi, ini ujian. Lagi, syukur ke kufur. Betul, tanpa tiga benda ni, setiap kali kita dapat nikmat. Alhamdulillah kita dapat anak kembar. Oh, keturunan kembar, Ustaz. Kembar, keturunan kau habis ni. Tak, kita kata ini kurnia Allah. Bukan hebat saya tak hebat. Anak kita 10-12, tengok kaki lah. Tak payah makan herba-herba, memang semula jadi hebat. Saya bangga tuan-tuan. Kita ada anak 10 ke, anak 12, even 100. Itu bukan kebanggaan. Tapi itu kurnia Allah. Dan itu ujian. Selepas itu datang syukur atau kufur. Bisnes kita berjaya bukan sebab kita bijak. Itu ujian Allah. Kurnia Allah, ujian Allah, syukur atau kufur. Baik syukur, lulus. Kufur, azab Allah. Dahsyat. Awak syukur, Allah tambah lagi. Awak kufur, azab Allah menanti. Tak mudah. Begitu orang futuwah. Apa pun kita dapat, kita tak nampak kelebihan. Tapi ini kurniaan. Dan ini ujian.
Ada setengah ulama menyatakan maksud futuah itu kita tak lari daripada orang yang minta pada kita. Kita kalau ada rezeki orang datang minta, kita tak lari. Kita tak tutup telefon. Kita ngadap. Kalau saya boleh tolong, saya tolong. Buat iman dengan perkataan yang baik atau doa yang baik. Atau dengan apa yang saya boleh beri pada dia. Saya tak akan lari daripada orang yang datang meminta pada saya. Kerana Allah Ta'ala bila beri kelebihan, berarti Allah nak uji kita untuk kesediaan berkongsi. Kalau kita kalau dapat nikmat, bersedia ke kita berkongsi? Kalau kita bersedia, Allah beri banyak lagi. Tak bersedia, baik tak payah. Sebab rezeki ni, untuk kamu sudah cukup. Bahkan lebih lagi. Bila Allah beri lebih, mana ada tuntutan. Tapi kalau kamu tak faham tentang tuntutan, baik Allah ambil balik. Tetapi bila kita beri pada anak kita sesuatu, kita expect, dia tahu nak menggunakannya. Contoh beri telefon, tuan-tuan expect untuk anak kita boleh beri telefon, dia gunalah. Cara baik. Tiba dia guna telefon tu buat ketuk paku. Tuan-tuan ambil balik ke tak telefon? Dia ambil, dia ketuk-ketuk. Kata bang, abah bagi telefon bukan buat ketuk barang. Buat ketuk kepala adik dia telefon. Kita nak suruh dia explore, kita nak suruh jadikan dia medium, alat, mencari ilmu. Ataupun hendak hiburan dia. Tiba dia ambil, dia buat ketuk batu. Dia kata budak ni bodoh ni. Kita ambil balik. Kita beri duit ke anak kita. Kita expect dia tahu nilai duit. Tiba duit dia main koyak-koyak. Tuan ambil balik, tak ambil balik duit. Sayang, punya sayang anak bagi RM50, 40 keping ambil. RM2,000 bagi. Anak baru umur 2 tahun. Tapi sayang bagi. Anak kita koyak-koyak, buat jet, handphone. Apakah kita ambil balik? Ambil balik sebab dia tak reti nak menggunakannya. Tapi bila Allah beri nikmat, Allah Ta'ala nak tengok. Kita guna, pandai tak guna nikmat? Tiba-tiba kita tak pandai guna nikmat, tak reti nak berkongsi, jauh sekali nak bersyukur. Tak reti nak gunakan nikmat untuk jaga agama, kuatkan agama. Allah ambil balik. Kerana kamu tidak memanfaatkannya. Berarti bila Allah bagi kita muda, Allah bagi kita kuat, semua ini ada sebab. Bila Allah sebut, ayahsabul insanu an yutraka sudah? Apakah manusia menyangka kami ciptakan dia saja-saja, sia-sia, suka-suka? Bukan, ada sebab. Bila Allah beri saya harta, Allah beri saya kuat. Bukan saya saja saya kuat tu. Mesti ada tujuan dia. Kalau Allah beri saya cerdik, bijak pada orang lain, mesti ada tujuan dia. Menjaga agama. Buatlah app yang boleh menjaga agama kita. Orang kafir menggunakan kecerdikan mereka untuk manfaat semua orang, tapi untuk dapat habuang dunia. Maka kita gunakan apa kelebihan Allah beri pada kita untuk mendapat manfaat akhirat. Sehingga orang dapat berkongsi segala kebijaksanaan kita. Kemudian kata mereka lagi makna futuwah, tidak menutup jalan orang yang hendak mendatangi tujuannya. Atau jika tidak merasa rendah, direndahkan dan mencari alasan. Kalau orang nak datang jumpa kita, kita takkan tutup. Orang nak datang jumpa kita dengan tujuan. Dengan niat. Kalau kita mampu. Dan ini Nabi SAW. Bagi dia tak ada bodyguard. Kenapa? Memudahkan orang jumpa dia. Ini Abu Bakar Siddiq, tak ada bodyguard. Ini Umar, ini Uthman, ini Ali, tak ada bodyguard. Mudah orang jumpa dia. Ini futuah. Dia berani jumpa siapa pun. Bukan kita baca satu kisah. Bagaimana Umar Al-Khattab bila tamat perang Qadisiyah. Mendapat berita. Sa'ad bin Abi Waqqas mula menggunakan pintu. Pintu untuk dia tutup sebab dia nak rehat sikit. Okay, bila ada pintu, rakyat nak jumpa dia terhad. Terhad. Bagi para pemimpin, kami tak ada pintu dan kalau ada pintu tak berkunci. Siapa pun boleh jumpa kami. Bila Umar Khattab tahu Sa'ad bin Abi Waqqas mula ada sedikit protokol untuk jumpa dia, ada pintu dia. Lalu Umar menyuruh Maslamah bin Muhammad. Muhammad bin Maslamah. Wahai Muhammad, pergi ke Qadisiyah, Parsi. Pertama kamu buat bakar pintu tu. Sebab ia menghalang orang jumpa. Bakar pintu tu dulu. Lalu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala pergi. Muhammad bin Maslamah ni kawan rapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dah pun lama tak jumpa kerana perang Qadisiyah lama tempoh dia. Dia pergi je ke Parsi, di mana kerajaan Parsi dah jatuhkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan perang Qadisiyah pada tahun
15 Hijriah. Maka apa yang dia lakukan? Dia tak bercakap dengan kawan dia Sa'ad bin Mu'adh, tak cakap sepatah. Sa'ad tengok, Muhammad lama tak jumpa. Dia tu bakar pintu. Lepas habis bakar pintu baru sembah. Oh ya betul, lama tak jumpa. Lalu mereka mengabaikan kerana Sa'ad tahu itu salah dan Muhammad buat kerja dia. Kita sampai macam tu je orang punya kehebatan. Kita ni kalau tegur, dia mengajuk lama. Susah. Ya, bagaimana mereka ni? Ni Muhammad bin Maslamah. Dia bukan tegur mulut ni, tegur cara kasar terus. Bakar terus. Bakar pintu yang menghalang orang untuk jumpa. Sebab kamu Aisyah pemimpin, semua orang boleh jumpa kamu. Kita tengok YB kita lah. YB kita sebelum, semua orang boleh jumpa. Selepas, semua orang tak boleh jumpa. Ini geng-geng tak ada futuah. Kalau sebelum dia boleh salang nenek-nenek yang tak boleh berjalan pun dia boleh jumpa nenek. Dia salang rumah. Tepi-tepi longkang semua. Tapi bila dia dah naik, VIP je boleh jumpa dia. Kita tak jumpa. Kadang-kadang kita cuma nak tengok dia solat berjemaah kat surau kita je. Pun tak nampak. Ni orang kampung kita ni. Nak solat kat masjid. Pun payahnya nak jumpa. Nak jumpa pula dekat Padang Raya. Siap datang balik dia. Oh, datang. Dia azang, dia iqamah. Pelik benar dia ni. Salang semua orang. Semua dia nak salang. Kucing-kucing boleh salang sekali. Kucing. Punya baik. Tentang ini orang yang tak ada futuah. Yang menutup pintu waktu orang berhajat. Atau waktu dia tak jadi YB, kita tak berhajat, minta tolong dia. Dia tak ada apa. Dia cuma ada janji je. Dia cuma ada janji. Tak ada yang lain. Tak apa-apa, saya tolong. Tak apa-apa. Tolong. Semua dia nak tolong. Tapi bila dia pegang jawatan. Maka waktu itu kita berhajat dengan dia. Waktu itu kita berhajat. Kita pun nak komen lah ni cukai naik, ni naik. Patut dah parking free lah sikit. Dia bayar belaka. Kita nak jumpa dia ni. Tolong cerita sikit pada orang-orang berkenaan. Supaya meringankan bebanan kami. Waktu kita nak jumpa lah payah. Kita tak kata semua. Tapi banyak macam tu lah. Ini cerita futuah. Futuah kata Abdul Qasim tidak menutup pintu orang ada tujuan dengan dia. Kata kalau kita jumpa pemimpin-pemimpin yang dia tak tutup pintu ini, dia boleh kita jumpa dia. Solat 5 waktu dia ada depan kita. Maka ini golongan futuah. Dia bukan sekadar ada, dia boleh mengajar lagi. Dia didik lagi kita. Padahal dia dah sibuk dengan jawatan itu. Dia boleh kuliah lagi. Kuliah lagi berilmu. Sebagaimana dia berilmu dulu. Pada kita tak ada beza. Kita boleh jumpa dia kat masjid. Kita boleh jumpa dia kat tempat-tempat yang dia biasa kita jumpai sebelum dan selepas. Kata ini orang futuah. Kalau jenis YB. Sebelum YB dia minum kat kedai kopi. Lepas YB pun minum kedai kopi. Walau mungkin tak sekerap dulu. Tapi adalah ada. Dia belanja. Ini futuah. Orang-orang punya futuah yang hebat. Kita yakin orang watak macam ni orang pun suka. Kemudian mereka ini kata Syekh tentang makna futuah. Tidak merasa hina. Dan tidak suka menghina orang. Dan tak akan cari alasan. Ini futuah. Terkadang maksud futuah, kata ulama, iaitu menampakkan nikmat dan menyembunyikan masalah, musibah. Nak tahu orang futuah kalau dia dapat nikmat, dia suka cerita nikmat. Dan bila dia ada masalah, dia suka sembunyikan. Kita kawan-kawan kita, bila untung dia tak cerita kat kita, rugi dia cerita, rugi banyak. Rugi. Yang untung senyap, takut berkongsi. Kata kita dah jadikan hidup kita macam tu. Cerita cuma musibah. Suami kita cuma dengar musibah kita je. Nikmat tak dengar. Isteri kita cuma dengar musibah kita je. Nikmat tak dengar. Anak-anak kita juga begitu. Kalau kita tak tahu bagaimana hidup orang yang cuma suka menyebut musibah. Apakah tidak ada nikmat untuk disebut? Ataupun dia ni golongan kufur nikmat? Atau orang hebat. Kita katakan kita manusia kalau tuan-tuan cek muhasabah, jujur, nikmat lebih banyak daripada penderitaan. Kadang tuan-tuan cerita sedih, 1-2 kisah sedih. Tapi ia tidak boleh menghilangkan zahir nikmat yang ada pada tubuh badan kita. Tuan-tuan tengok tubuh badan tuan-tuan dengan bawah pinggang, okey, jantung, semua. Itu berapa nilai dia? Boleh berjalan, boleh berlari, boleh makan. Tapi duk cerita musibah. Tengah ngadak makanan cerita musibah. Tak kerti nak syukur. Sebab dia dah diajar untuk tidak berpuas hati dengan nikmat. Dia dah diajar membesarkan musibah. Menyembuk-nyembuk musibah. Kita cuba kita belajar berubah.
untuk banyak sebut benda-benda baik yang Allah beri pada kita. Dan belajarlah sesekali untuk sembunyilah sikit masalah kita tu. Minta masalah dia semua orang kena tahu. Nikmat dia, diam. Kenapa? Sebab tak nak orang berkongsi nikmat. Tapi dia nak suruh orang berkongsi musibah dia. Akhirnya kita tengok dia, ni datang dah ketua musibah. Sebab cerita musibah. Dia tak ada benda kita expect dengan benda baik pada dia. Dan kalau kita suami, balik je rumah, cerita kat isteri kita benda baik-baik belakang. Alhamdulillah abang tadi dapat makan percuma, dapat duit lagi. Abang tadi gaji dinaikkan. Sebab dia takut cadang je, bini pun abang langsir lama tu bang. Langsir lama, meja lama, takut dia. Aku cerita musibah. Balik rumah muka lembek, walaupun dapat duitnya. Dan ini bukan cara kita hidup. Kerana orang yang paling mulia yang sentiasa bersyukur pada Allah. Walaupun dalam musibah, kerana bila kita banding musibah kita dengan nikmat, kita pasti malu di hadapan Allah. Kenapa? Kan nikmat tu banyak. Musibah adalah sikit kena, lepas tu sekejap. Tuan-tuan demam berapa hari demam? 3 hari. 3 hari itulah cerita saat saya. 3 hari demam tu tak datang kuliah. Saya tengok awal ni 3 bulan tak datang, bukan 3 hari. Masa sihat lagi 2 bulan lebih tu pergi mana? Yang 3 hari itulah dia cerita tak pergi kuliah, demam. Yang sihat tu tak cerita dia ke mana. Hilang senyap, ruyuk. Dan ini orang-orang yang saya katakan membilang musibah. Sebab itu agama tak mendekati dia. Kalau dia bilang nikmat, agama dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dia pasti mati dalam keadaan syukur. Dia pasti mati dalam keadaan dia gembira. Kan dia sentiasa melihat nikmat-nikmat yang dia dapat. Apa pun musibah kita yang jenis tak kahwin, lihat nikmat. Walaupun tak kahwin, banyak nikmat dapat. Sihat, segar, buka. Yang tak ada anak, lihat nikmat yang lain. Mana Allah beri kita kelapangan, kesenangan itu dari ini. Yang ada sakit ini pula, lihat nikmat lain pada fizikal lain yang masih sembuh, masih kuat. Walaupun kata ada sakit ini, tapi bagus dari sudut yang lain-lain. Jadi ini semua benda-benda yang kita malu nak menceritakan musibah kita, menyembunyikan nikmat. Sehingga kita melupakan diri untuk bersyukur dan lebih suka untuk menunjukkan penderitaan kita. Maka ini futuwah. Zahirkan nikmat, cerita nikmat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.